Kita akan beralih kepada persoalan, iaitu persoalan yang pertama, persoalan kekreatifan idea manusia. Persoalan yang kedua ialah persoalan tanggungjawab pihak kuasa, dan persoalan yang ketiga ialah persoalan kesedaran sebuah masyarakat. Antara nilai yang terdapat dalam cerpen sampah, yang pertama ialah kebijaksanaan dalam merancang strategi. Hal ini dapat dilihat melalui strategi yang dibuat oleh pengarah syarikat gunung sampah tersebut. Beliau mengubah pemikiran masyarakat yang mengatakan sampah itu kotor dengan menggantikan tempat pembuangan sampah itu menjadi tempat yang lagi indah. Selain itu, beliau juga mengambil inisiatif mengaut keuntungan dengan menimbang berat sampah-sampah yang dihantar oleh masyarakat. Nilai yang kedua ialah ketegasan dalam mempertahankan pandangan. Hal ini kita dapat lihat melalui pengarah syarikat gunung sampah ini menegaskan bahawa operasi perniagaannya perlu diteruskan walaupun permohonan lesen perniagaannya masih dalam proses. Beliau memberikan alasan bahawa kawasan itu boleh dijadikan tempat tarikan pelancong kerana dengan adanya gerai-gerai, tempat berkelah dan macam-macam lagi. Nilai yang terakhir adalah bertanggungjawab dalam menjalankan amanah. Hal ini kita dapat lihat melalui Tuan Pegawai Daerah segera mengambil tindakan apabila mengetahui sampah-sampah telah dibawa ke syarikat gunung sampah untuk dibina gunung sampah tersebut. Beliau juga mengarahkan agar syarikat tersebut ditutup dan berhenti beroperasi kerana tidak mempunyai lesen perniagaan yang berdaftar. Hal ini akan mendatangkan banyak musibah kepada masyarakat sekiranya tidak berdaftar. Kita akan membincangkan tentang pengajaran. Pengajaran pertama ialah kita hendaklah menjaga alam sekitar, dan pengajaran kedua kita haruslah bekerjasama menyelesaikan masalah. Lagi sekali, pengajaran ketiga, kita wajarlah melakukan jenayah pembuangan sampah. Mari kita dengarkan secara ringkas cerpen Cinta Ahmad Mutawakil ini. Siapa Ahmad Mutawakil ini? Ahmad Mutawakil ini seorang pejuang nasionalis berjuang membebaskan negara daripada penjajah Inggeris dan Parti Komunis Malaya. Ahmad telah ditemui dalam keadaan cedera parah oleh penduduk kampung semasa mereka selesai sembahyang Maghrib di surau. Imam Ngah Teraman dan penghulu Ibrahim Sigap inilah yang memapah Ahmad yang cedera di bahu serta membarikannya. Ahmad tercunat-cunat dan akhirnya beliau pengsan. Sebenarnya, kampung Ahmad telah diterokai sejak 3 generasi yang berkebun dan bertanam padi. Pada tahun 30-an, Tuan Bus datang ke situ dan meneroka hutan dengan mengupah beratus-ratus buruh untuk menanam getah. Ahmad menjadi yatim piatu apabila bapanya Wak Sadir meninggal dunia. Ahmad terpaksa hidup menumpang Tuan Bus selama 3 tahun. Pada tahun 1941, Jepun telah menjajah tanah Melayu. Tuan Bus terpaksa berpindah dan kekejaman pihak Jepun ini telah mengakibatkan hidup masyarakat Melayu dalam kesusahan. Ahmad telah dijadikan anak angkat oleh Imam Deraman. Beliaulah yang mengajar Ahmad termasuklah bercakap dalam bahasa Inggeris. Pada tahun 1943, Ahmad bekerja di bandar. Pada tahun 1945, Jepun kalah akibat serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada tahun 1946, Ahmad menjadi seorang yang berpengaruh dan semua ucapannya dipercayai oleh orang kampung serta daerahnya. Tuan Bus pulang semula ke estetnya dan beliau sungguh mesra dengan orang kampung di situ serta hubungan antara penduduk kampungnya itu. Ahmad menjadi seorang pejuang nasionalisme dan semakin terselah perjuangannya apabila beliau menentang perjuangan komunis serta penjajah melalui pidato dan penulisannya di dalam surat khabar. Akhirnya dia telah mendapat jawatan nombor 2 dalam partinya pada tahun 1952. Anak Tuan Bus iaitu Sangga pula jatuh hati kepada Ahmad dan ini menimbulkan prasangka kepada orang kampungnya itu. Komunis semakin mengganas di Perak pada tahun 1948. Ahmad semakin tegas menyedarkan rakyatnya supaya menentang ideologi komunis. Akibatnya komunis telah menyerbu banglo Tuan Bus dan membunuh 5 orang penghuni.
Mereka mengugut Tuan Bus supaya menasihati Ahmad supaya berhenti mengajak orang kampung membenci komunis. Ahmad tidak mendengar nasihat Tuan Bus dan penghulu sigap itu. Sebaliknya, dia semakin berani bersuara dengan lantang. Pada malam Jumaat yang lepas semasa menyampaikan ceramah, seorang budak lelaki telah datang kepada Ahmad. Ahmad mengikuti budak itu dan sejak itulah Ahmad hilang dan tidak ditemui. 3 kumpulan termasuk Tuan Bus telah berusaha mencari Ahmad tetapi Ahmad tidak dijumpai. Akhirnya selepas solat maghrib itu, segala kerusingan penduduk kampung tentang kehilangan Ahmad telah terjawab apabila Ahmad muncul dalam keadaan cedera parah. Ahmad meninggal dunia di atas riba Imam Engah Deraman dan penghulu sigap akibat ditembak dengan 3 das peluru. Pada malam 31 Ogos 1957, penduduk kampung mengadakan doa kemerdekaan serta tahlil ke atas pemergian Ahmad. Selepas kejadian itu, Tuan Bus balik semula ke England seminggu selepas kemerdekaan Tanah Melayu. Sandra telah pulang semula ke banglo bapanya kerana terkenangkan cintanya kepada Ahmad setahun selepas itu. Dia telah mengajar anak-anak kampung membaca dan menulis. Cerpen Cinta Ahmad Mutawakkil karya Zainal Rashid Ahmad telah memaparkan satu tema yang berkait tentang perjuangan menentang penjajah. Cerpen ini mengutamakan watak utama iaitu Ahmad Mutawakkil yang telah menzahirkan cintanya terhadap bangsa dan negara melalui perjuangan menentang penjajah Inggeris, Jepun dan komunis. Ahmad Mutawakkil telah menggunakan penguasaan ilmunya dalam menjadi penyebar maklumat tentang penjajah kepada masyarakat kampungnya. Sejak beliau berusia belasan tahun lagi, Ahmad Mutawakkil telah menunjukkan dirinya sebagai seorang pemimpin muda yang berpengaruh. Hal ini dibuktikan melalui pidato-pidato yang disampaikan kepada masyarakat kampung untuk meniupkan semangat patriotisme dalam diri setiap ahli masyarakat. Ahmad Mutawakkil juga merupakan seorang pemuda yang mempunyai semangat perjuangan yang tinggi sehingga tidak sanggup menerima sebarang pujian selagi tanah Melayu belum merdeka. Dia sanggup mengandaikan nyawanya untuk menentang komunis dan akhirnya dia terbunuh sebelum mengecap kemerdekaan tanah Melayu. Perjuangan dan pengorbanannya terus diingati oleh masyarakat kampungnya sama seperti mereka mengingati kata-kata anak muda itu yang berbunyi tanah Melayu pasti merdeka. Antara persoalan yang terdapat dalam cerpen Cinta Ahmad Mutawakkil ialah persoalan tentang kepentingan sikap berdikari dalam kehidupan. Sebagai contoh, Ahmad Mutawakkil belajar berdikari setelah kematian bapanya Wan Sadir dengan cara bekerja dengan orang putih. Seterusnya, persoalan tentang tanggungjawab seorang pemimpin. Sebagai contoh, Imam Mahathir Rahman bergegas meninggalkan surau selepas solat Isyak untuk mencari Ahmad Mutawakkil yang kehilangan tempat menumpang nasib setelah pemergian Tuan Bu sekeluarga akibat kedatangan Jepun dan mengambil Ahmad Mutawakkil sebagai anak angkatnya. Seterusnya, nilai yang terdapat dalam cerpen ini ialah nilai keberanian. Sebagai contoh yang memaparkan nilai keberanian ialah Ahmad Mutawakkil berani mengkritik orang Melayu yang menjadi alat kepada komunis semasa pidatonya di hadapan penduduk di surau kampung walaupun diingatkan oleh penghulu sigap agar tidak menyentuh perihal komunis. Nilai kasih sayang merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam cerpen ini juga. Sebagai contoh, kasih sayang Sandra terhadap Ahmad Mutawakkil dan perasaan kasih Ahmad Mutawakkil terhadap